Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan mahkamah yang paling mengejutkan Sanusi. Pastinya dengan kejutan ini akan memberikan impak dan dampak besar dalam pergerakan, ucapan, bahkan percakapan Sanusi Maknur. Baru-baru ini, seperti yang kita ketahui, Sanusi telah pun disaman Rm 200 juta oleh Vincent Tan. Dan ini keputusan terkini daripada mahkamah selepas saman tersebut diberikan di mahkamah. Dan ianya pasti amat mengejutkan kita semua. Dan harap-harap ianya dapat memberikan ketenangan kepada Sanusi. Hari ini disahkan bahawa Vincent Tan telah berjaya memperoleh perintah sekatan sementara terhadap Sanusi. Dipetik daripada Malaysia Kini. Vincent Tan memperoleh perintah sekatan sementara terhadap Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Maknur dalam saman fitnah yang difailkan Taikun berkenan. Peguam ahli perniagaan itu, Chuar Kiat Lin, mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan permohonan injuksi ex parte awal hari ini. Dan salinan perintah itu telah diserahkan kepada pasukan Peguam Sanusi. Peguam itu berkata perintah itu akan berkuat kuasa sehingga Jumaat minggu depan, di mana pasukan Peguam Sanusi akan diberi peluang mengemukakan hujah balas terhadap permohonan Taikun itu bagi perintah sekatan berterusan, sementara menunggu penyelesaian saman fitnah utama. Malaysia Kini telah menghubungi pasukan Peguam Sanusi untuk mendapatkan maklum balas mengenai perkara itu. Sebelum ini, Peguam Tan mengeluarkan surat tuntutan bagi menuntut Sanusi memohon maaf secara terbuka serta membayar ganti rugi sebanyak Rm 200 juta berhubung dakwanya berkenaan projek pembersihan Sungai Klang melibatkan Vincent Tan dan Menteri Besar sementara Selangor Amiruddin Syari. Sanusi kemudian didakwa enggan mematuhi surat tuntutan itu, menyebabkan pengasas kumpulan berjaya berkenan memfailkan saman fitnah terhadapnya pada 8 Ogos. Red saman itu berhubung ucapan Sanusi ketika kempen pilihan raya negeri Kedah di dataran Darul Aman Jitra pada 2 Ogos lalu yang disaksikan ratusan orang. Menurut penyataan tuntutan itu, Tan dan Berjaya Len Berhad yang merupakan pelanatif pertama dan kedua menyangkal dakwaan itu dan berkata Sanusi menerusi surat balas bertarikh 8 Ogos enggan mematuhi tuntutan yang dibuat. Pelanati mendakwa dakwaan itu bukan sahaja tidak berasas dan tidak benar, tetapi dibuat dengan niat jihad dan demi kepentingan politik dan retorik mengapi-apikan oleh defendant. Tan dan Berjaya mendakwa Sanusi tidak mengambil langkah wajar untuk mengesahkan dakwaan tersebut sebelum membangkitkannya dalam ucapan dan mendakwa dia ingin meraih publicity murahan dan sensasi demi manfaat pilihan raya dan peribadi. Tan dan Berjaya juga mendakwa kenyataan Sanusi antara lain menggambarkan mereka sebagai korup, kroni kepada Amiruddin dan menyebabkan kerajaan Selangor menanggung kerugian Rm 180 juta ekoran tanah yang didakwa diberikan secara percuma dan menipu rakyat Selangor. Keparahan fitnah dan kesan buruk terhadap pelanatif sangat besar, terutama di saat akhir kempen politik yang menjadi perhatian orang ramai dan terus memberi kesan kepada pelanatif dalam pelbagai bentuk sehingga kini. Pelanatif memiliki reputasi bersih sebagai ahli parlimen dan memiliki kedudukan kehormat dalam masyarakat di peringkat tempatan dan antarabangsa menurut Tan dan Berjaya Len. Pelanatif menegaskan bahawa Tan mempunyai keluarga besar dan dakwaan Sanusi menjejaskan keluarganya seterusnya menimbulkan trauma buruk kepada mereka. Kedua-duanya mendakwa bahawa dakwaan itu tersebar ke seluruh dunia, di mana organisasi atau syarikat perniagaan antarabangsa itu mungkin mendapat tanggapan buruk terhadap mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini saya paling setuju dengan Anwar Ibrahim. Saya salut Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan keputusan ini. Beliau tak tahan lagi dengan keadaan
tata kelola yang ada menjadi budaya di negara Malaysia, Anwar Ibrahim akhirnya memberikan keputusan yang kita tunggu-tunggu, terutamanya saya. Apabila Anwar Ibrahim kata, hentikan amalan komision untuk projek pembangunan. Anda faham maksud komision? Kalau Anda faham, bagus. Kerana pada pendapat saya, tindakan memberikan komision dalam amalan projek pembangunan ini menyebabkan peruntukan dalam sesuatu projek itu menjadi kecil. Bayangkan kalau peruntukan dalam satu projek itu hanya, contohlah, katakanlah 100,000. Tapi pemberian komisen pula dibahagi-bahagi, komisen sini, komisen sana dan sebagainya. Tinggal berapa lagi kah uang yang sebenar-benarnya boleh dibuat untuk projek, menyiapkan projek tersebut. Silap-silap tinggal 50% sahaja daripada nilai asal. Ini menyebabkan kualiti kerja yang terhasil diselesaikan itu secara otomatiknya boleh menyebabkan ianya menjadi amat teruk dan buruk. Kerana asalnya 100,000, tetapi karena tindakan perbuatan-perbuatan komision ini menjadikannya tinggal 80 atau 50,000 sahaja lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu amalan meminta dan memberi komision dalam mana-mana pelaksanaan projek pembangunan, termasuk projek perumahan, dihentikan segera. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak-banyak perkara yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim hari ini, inilah yang paling saya setuju sekali. Inilah yang dikatakan reformasi tata kelola keuangan yang baik untuk Malaysia. Menegaskan perkara itu, Perdana Menteri berkata, kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana syarikat daripada menjalankan operasi mereka dan memperoleh keuntungan. Namun amalan memberi komision kepada mana-mana menteri atau parti politik tidak seharusnya berlaku. Yang ini benar-benar perlu cepat-cepat dilaksanakan, cepat-cepat dibuat. Jangan sampai amalan memberi komision kepada mana-mana menteri atau parti politik ini terus berterusan, terus menjadi parah, terus menjadi menular dan barah dalam negara ini. Kerana ianya merugikan, amat merugikan. Duit itu tiris begitu sahaja. Projek mungkin tak siap atau siap tapi kualitinya buruk. Manakala orang yang dapat komision senyum-senyum dapat uang percuma. Ada keuntungan syarikat, tiada masalah. Tapi janganlah potong RM 10 juta atau RM 15 juta untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan, kata Anwar Ibrahim. Ini betul-betul satu pendedahan rahsia yang saya tak sangka. Dengar-dengar di tepi jalan raya, di kedai kopi, di kedai dobi, orang cerita-cerita, kita tak percaya sangat sebab tak ada bukti. Kita tak berani mengiyakannya. Tapi kalau Anwar Ibrahim sendiri yang kata begini, ada keuntungan syarikat, tiada masalah, kata Anwar Ibrahim. Saya setuju. Keuntungan itu adalah habuan kepada mereka yang bekerja keras. Tapi kata Anwar Ibrahim, ini pendedahan yang kita tunggu-tunggu. Tak pernah kita sangka berani dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Perdana Menteri yang lain saya tak pernah dengarlah. Pernahkah mereka cakap atau tidak, saya pun tak pasti. Tapi Anwar Ibrahim kata, janganlah potong 10 juta atau 15 juta untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Jadi maknanya Anwar Ibrahim menyatakan, memang amalan ini pernah berlaku sebelum ini. Bayangkanlah saudara, potongan sehingga 10 juta, sehingga 15 juta. Kalau itu uang hanya 20 juta, 100 juta, 10 juta, free dapat diberikan kepada menteri atau parti politik menurut Anwar Ibrahim. Kata Anwar Ibrahim, ini yang merosakkan. Adakah Anda setuju dengan pendapat ini? Adakah Anda setuju dengan apa yang didedahkan oleh Anwar Ibrahim ini? Kalau Anda setuju, sila tinggalkan dalam ruangan komen Anda. Saya setuju. Saya faham ramai yang marah saya kerana menyinggung hal ini. Tapi semua orang tahu. Tanyalah pemaju wilayah persekutuan. Kata beliau lagi. Adakah saya betul atau salah? Atau saya sengaja membesar-besarkan? Atau saya bercakap benar? Soal Anwar lagi. Hakikatnya, semua mengakui ini telah menjadi amalan.
Jadi kita harus hentikan amalan buruk ini, katanya, ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjajah Madani di Desa Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur hari ini. Perdana Menteri berkata adalah lebih baik peruntukan komision berkenan dipulangkan kepada rakyat dengan mewujudkan banyak pembangunan projek seimbang, meliputi pembinaan projek perumahan bagi rakyat berpendapatan rendah dan pusat penjajah yang lebih tersusun. Merujuk Ibu Negara Kuala Lumpur yang kini berkembang pesat dan dipacu pembangunan, Anwar berkata, kerajaan perpaduan menetapkan syarat agar dalam pembinaan projek perumahan terbaru atau baharu, ia perlulah seimbang bagi mewujudkan sebuah ibu kota prihatin, ibu kota madani. Beliau berkata ini bagi memastikan terutama golongan berpendapatan rendah tidak disisihkan daripada arus pembangunan, manakala kerajaan dan pihak swasta berperanan penting dalam memastikan lebih banyak perumahan untuk golongan berpendapatan rendah dibina. Bagi meningkatkan lagi daya huni bandaraya itu, Anwar berkata kawasan lapang dan kawasan hijau di sekitar projek perumahan perlulah diwujudkan atau dikekalkan agar tidak hanya menjadi hutan kota. Selain pemaju perlu mewujudkan pusat atau gerai penjajah yang sistematik bagi memudahkan rakyat, kata Anwar Ibrahim. Saya nak satu anjakan besar bahawa dalam 1-2 tahun orang tahu Kuala Lumpur terkenal dengan mercu tanda baik, hotel besar dan gerai yang bersih dan ada tahap keindahan, katanya lagi. Terdahulu, Anwar merasmikan Majlis Pecah Tanah di kawasan seluas 1.4 hektar yang menyaksikan sebanyak 110 unit rumah mampu milik, iaitu residensi wilayah dan residensi prihatin madani, bakal ditawarkan kepada kumpulan sasar M40 dan ke bawah yang belum memiliki kediaman. Turut hadir pada majlis itu Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Kamarul Zaman Mat Saleh dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ale. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, adakah anda juga teruja dengan pendedahan berani Anwar Ibrahim ini? Hentikan amalan komision untuk projek pembangunan. Anwar juga berkata, ada keuntungan syarikat tiada masalah. Tapi janganlah potong 10 juta ringgit atau 15 juta ringgit untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan, kata Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.